Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu jadual perlawanan peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Eropah yang akan berlangsung bermula tengah malam nanti. Kumpulan A, Copenhagen akan bertemu dengan pasukan Galatasaray. Manchester United akan bertemu dengan pasukan Bayern Munich. Kumpulan B, Lens akan bertemu dengan pasukan Sevilla. PSV Eindhoven akan menerima kunjungan pasukan Arsenal. Kumpulan C, Napoli akan menentang pasukan Braga. Union Berlin akan bertemu dengan pasukan Real Madrid. Kumpulan D, Inter Milan akan bertemu dengan pasukan Sociedad. Salzburg akan menentang pasukan Benfica. Manchester United mempunyai kualiti yang cukup untuk meneruskan mana-mana pasukan, kata Erik ten Hag. Menjelang pertemuan di antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Bayern Munich yang akan berlangsung pada awal pagi esok di Old Trafford, pengurus The Red Devil, Erik ten Hag, percaya yang pasukannya itu mempunyai kualiti yang mencukupi untuk meneruskan mana-mana pasukan yang menentang mereka. Walaupun masih lagi segar dengan kekalahan 3-0 kepada pasukan Bournemouth pada hujung minggu lalu, mereka sudah pun melupakan perkara tersebut dan hanya fokus kepada pertemuan dengan pasukan Bayern nanti. United wajib meneruskan pasukan Bayern untuk menghidupkan semula peluang mereka untuk marah ke peringkat kalah mati sambil mengharapkan keputusan seri ketika Copenhagen bertemu dengan pasukan Galatasaray nanti. United kini menghuni tempat tercorok dalam kumpulan A dengan mengumpan 4 mata dan kemenangan ke atas Bayern awal pagi esok bakal menentukan segalanya. Bayern Munich juga baru saja menerima kekalahan yang memalukan iaitu tewas 5-1 kepada pasukan Frankfurt dan perkara ini sudah pasti memberikan sedikit keyakinan kepada Ten Hag untuk merencanakan strategi untuk meneruskan gegasi Bundesliga itu. Bayern bagaimanapun mempunyai rekod cemerlang dalam UCL di mana mereka tidak pernah gagal untuk melihatkan diri ke peringkat seterusnya sejak 2017 lagi. Jurgen Klopp berjaya atasi rekod Sir Alex Ferguson. Dengan kemenangan ke atas Crystal Palace tempoh hari, beberapa rekod telah dipecahkan oleh pasukan darat sejak berada di bawah kendali Jurgen Klopp. Muhammad Salah akhirnya berjaya menjadikan gol ke-200 miliknya dan 150 untuk Liga Perdana Inggeris, sekaligus meletakkan nama beliau setaraf dengan nama ramai legenda EPL yang lain. Kemenangan 2-1 ke atas Crystal Palace dengan gol kemenangan telah dijadikan oleh Harvey Elliott pada minit ke-91 telah menjadikan Jurgen Klopp pengurus ketiga paling banyak memenangi perlawanan dengan gol yang dijadikan selepas minit ke-90. Walaupun ianya kerap kali dipanggil dengan nama Fergie Time kerana United sebelum ini seringkali bermain bermati-matian sehingga ke usia penamat, Sir Alex Ferguson kini berada di tangga keempat dengan Arsene Wenger dan David Moyes berada di tempat pertama dan juga kedua. Jurgen Klopp berjaya memintas kedudukan tersebut dengan melakukan sebanyak 17 kali berbanding Sir Alex Ferguson yang melakukannya sebanyak 16 kali sepanjang 22 tahun bersama dengan pasukan Manchester United. Trent Alexander-Arnold akan memegang lebih banyak peranan sebagai seorang pemain tengah selepas ini. Pemain pertahanan kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mengesahkan yang dia kini sedang berada dalam transisi untuk menukar posisinya daripada seorang right back kepada seorang midfielder. Berikutan prestasi cemerlang berjaya ditunjukkan ketika dia beraksi di posisi tersebut. Pemain yang berusia 25 tahun itu akan terus bermain sebagai seorang right back di bawah Jurgen Klopp tetapi akan bergerak ke bahagian tengah semasa proses serangan dilakukan. Menurut daripada Trent lagi, dia sudah bersedia untuk menukar posisi permainannya itu, tetapi ianya bergantung kepada keputusan pengurus pasukannya sendiri. Dia sememangnya gembira untuk kembali bermain di posisi tengah kerana posisi tersebut bukanlah satu yang asing buatnya kerana dia adalah seorang pemain tengah semasa di akademi. Peranan tersebut berkemungkinan akan diberikan dengan lebih kerap lagi selepas ini, selepas Alexis McAllister terpaksa diketepikan akibat kecederaan dan Wataru Endo dilihat kurang efektif untuk bermain di posisi tersebut. Manchester United buat keputusan terhadap masa depan Anthony Martial. Manchester United dilaporkan berkemungkinan besar tidak akan menyambung lagi kontrak penyerang mereka pada ketika ini, iaitu Anthony Martial, dan akan melepaskan pemain tersebut pada penghujung musim nanti. Kontrak Martial juga sebenarnya akan tamat pada bulan Jun 2024, tetapi dia memiliki pilihan untuk disambung lagi setahun dalam kontraknya, yang hampir pasti pihak United tidak akan mengaktifkannya. Situasi yang sama sedang melanda Aaron Wan-Bissaka dan juga Victor Lindelof pada ketika ini, tetapi tak ada keputusan yang telah dibuat setakat ini. Martial tidak berjaya menjadikan lebih daripada 10 gol sejak 3 musim terakhirnya menjadi antara punca mengapa dia akan dilepaskannya nanti. Kali terakhir dia meledak dengan 23 gol dalam semua kejohanan yang United sertai adalah ketika musim 2019-2020, tetapi dia gagal meneruskan momentum tersebut. Anfield bakal terima berita gembira. Liverpool bakal menerima kabar gembira selepas stadium keramat mereka, iaitu Anfield, akan menerima penambahan lebih 7,500 penyokong menjelang pertemuan dengan pasukan Manchester United pada hujung minggu nanti. Liverpool yang sudah selesai pembinaan penambahan kapasiti tempat duduk penyokong di Anfield Road Stand berkemungkinan besar akan dibenarkan untuk digunakan
sekiranya mereka mendapat sijil pengesahan keselamatan daripada pihak berkuasa tempatan. Satu ujian telah pun dilakukan semalam, dan jika kawasan tersebut berjaya melepasi ujian itu, maka sebanyak 7,000 tempat duduk akan dibuka pada hujung minggu nanti, dan sedikit perubahan akan dilakukan pada bahagian bawah kawasan tersebut yang dijadualkan akan selesai pada bulan hadapan. Selepas kesemua kerja selesai, kapasiti tempat duduk Anfield akan naik menjadi 61,000 tempat duduk. Kos yang telah digunakan dianggarkan bernilai 80 juta pound dan dianya diberikan tanggungjawab penuh kepada Buckingham Group untuk menyelesaikannya. Zlatan kembali bersama dengan AC Milan buat kali ketiga. Legenda AC Milan, Zlatan Ibrahimovic dilaporkan telah kembali bersama dengan bekas pasukannya itu selepas dia mengumumkan persaraannya daripada dunia bola sepak profesional pada perlawanan terakhir mereka musim lalu. Kepulangannya kali ini adalah bukan untuk bermain bola sepak, tetapi dia diberikan peranan yang lebih penting dalam pengurusan pasukan, di mana dia kini adalah senior advisor kepada pasukan AC Milan. Zlatan yang berusia 42 tahun memegang jawatan itu menerusi Redbird Capital Partners yang akan bertindak sebagai penasihat kepada pihak pengurusan dan juga pemilik pasukan. Ibrahimovic akan terlibat secara langsung dalam projek pembangunan pemain, latihan yang berprestasi tinggi, selain membantu daripada segi komersial dan juga pasukan utama mereka sekarang ini. Ibrahimovic ternyata sangat gembira dengan peranan baru yang diberikan kepadanya itu dan merasa teruja untuk memulakan tugas dan juga cabaran baru buatnya. Ronald Araujo sudah berbincang dengan pasukan Bayern Munich. Pemain pertahanan pasukan Barcelona, Ronald Araujo, dikatakan sudah bercakap dengan pengurus pasukan Bayern Munich, iaitu Thomas Tuchel, mengenai perancangannya untuk berhijrah pada bulan Januari nanti. Araujo teruja untuk mengetahui plan jaga masa panjang untuknya di sana nanti, dan jika Araujo benar-benar mahu berpindah, Bayern akan melakukan segalanya untuk cuba mendapatkannya nanti. Chelsea sertai pasukan Liverpool untuk cuba dapatkan Hakan Calhanoglu. Chelsea telah menyertai saingan mereka untuk cuba mendapatkan pemain Inter Milan, iaitu Hakan Calhanoglu. Liverpool terlebih dahulu telah menyatakan hasrat mereka untuk mendapatkan pemain tersebut, dan kini terpaksa bersaing dengan pasukan Chelsea pula. Paris Saint-Germain berminat dengan Wojciech Szczesny. Paris Saint-Germain bersedia untuk melepaskan Gianluigi Donnarumma kepada pasukan Juventus sebagai pertukaran mereka untuk memasuk Wojciech Szczesny nanti. Galatasaray berminat dengan Thomas Partey. Pengurus pasukan Galatasaray, Okan Buruk, telah mendesak kelabnya itu untuk cuba mendapatkan bintang tengah pasukan Arsenal, Thomas Partey. Buruk mahu membawa pemain tersebut menjelang bulan Januari nanti. Liverpool cuba dapatkan Maximilian Bayer. Liverpool dilaporkan sudah menyertai saingan untuk cuba mendapatkan pemain penyerang pasukan Hoffenheim, iaitu Maximilian Bayer. Pemain yang berusia 21 tahun itu mempunyai klausul perpindahan yang bernilai 25 juta pound. Manchester United cuba tukar Sancho dengan Rafinha. Manchester United diberitakan sedang mengadakan perbincangan dengan pasukan Barcelona mengenai hasrat mereka untuk cuba mendapatkan Rafinha dengan menawarkan Jadon Sancho sebagai pemain yang akan ditukar nanti. Seorang lagi pemain yang bakal meninggalkan pasukan Manchester United adalah Rafael Varane yang mempunyai hubungan kurang baik dengan Ten Hag sejak kebelakangan ini. Matthias Tel akan kekal bersama dengan pasukan Bayern. Matthias Tel akan terus kekal bersama dengan pasukan Bayern Munich sekurang-kurangnya sehingga tamat musim ini, dan dia juga akui ada menerima beberapa tawaran daripada pasukan Manchester United yang berminat untuk mendapatkan khidmatnya secara pinjaman. Juventus gerak langkah untuk dapatkan Calvin Phillips. Juventus dilaporkan sudah mula mengorak langkah untuk mereka mengadakan perbincangan dengan pasukan Manchester City yang mahu melepaskan Calvin Phillips pada bulan Januari nanti. Selain Phillips, mereka juga sedang mematikan peluang mereka untuk mendapatkan Timo Werner yang kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Atalanta. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.